Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku ada dekat UK Perdana untuk review dekat korang charger dekat Malaysia ni, since aku dah pakai day one. Dan pengalaman aku untuk pakai kereta elektrik is actually dah valid dah sekarang, sebab aku dah try pergi dekat Johor, aku dah try pergi dekat Kuala Terengganu, and aku even ada pergi balik hari. So sekarang ni aku akan ceritakan dekat korang apa kelemahan charger dekat dalam Malaysia ni, daripada 30 kW sampailah kepada 180 kW, charging spot dan sebagainya. Yang pertama sekali yang aku nak mention sekarang ni adalah, kalau korang adalah pengguna kereta elektrik, korang takkan tahu dekat mana charging station tu berada. Maksudnya dekat sini adalah, kalau korang lalu dekat tengah jalan, lalu dekat highway, dia tak akan bagi tahu yang dekat stesen tu actually sebenarnya ada charger untuk kereta elektrik. Sebab benda tu kalau ikutkan memang sangat-sangat penting untuk orang tahu. So benda ni kalau ada, bukan just menyenangkan untuk orang yang pakai kereta elektrik, tapi menyenangkan untuk orang yang baru nak berubah kepada kereta elektrik. Contohnya macam aku sekarang ni tengah pakai kereta petrol, tapi sepanjang aku balik ke Kuala Terengganu tu akan nampak signboard ada charger kereta elektrik. So benda tu adalah satu benda yang menyenangkan, and tak fikir sangat, oh kalau aku beli kereta elektrik aku kena pakai app ni, kena pakai map ni, dan nak kena navigate, nak kena kenal tempat. So benda ni sangat-sangat penting bila sesebuah charging station tu bagi tahu yang diorang actually ada dekat tempat tu, sama ada dekat signboard dekat tepi jalan ataupun dekat dalam Google Map at least. Yang kedua adalah, benda ni bagi aku is a bit annoying. That is, nampak tak tempat yang aku tengah rakam sekarang? Yes, tempat open air, dan kena panas, kalau hujan korang akan basah kuyup. So aku actually ada banyak pengalaman yang mana bila aku nak charge, masa tu tengah hujan lencun. So aku kena keluar, sama ada bawa payung ataupun at least guard tu tolong buka pintu aku and pergi dekat charge kereta aku. Benda ni actually tak penting lagi kalau kita nak cakap pasal volume, sebab aku lagi pentingkan charger station tu ada at least untuk pergi dekat mana-mana. So dekat sini in future kalau boleh kita sediakan satu lagi bumbung, and aku tahu ramai orang kata akan perlukan permit lah untuk buat benda tu kan. So benda tu boleh kata diringankan lagi untuk seorang pengguna kereta elektrik untuk charge kereta dia orang. Korang jangan salah faham, nak charge kereta elektrik ni tengah hujan memang boleh tau. Sebab kereta ni memang dibuat untuk apa, kalau nak charge tengah hujan ke tak ada masalah. Even kita punya charging station pun, dia orang punya charging station pun actually boleh jemur tengah panas macam ni je. Tapi in a long run, benda ni actually cecah sampai setengah juta tau, this tower alone. So kenapa dia tak lindung dia punya charger daripada kena hujan panas and cepat berkarat. Seterusnya adalah kabel untuk charging station ni ataupun pengecas ni sebenarnya sangat-sangat berat. Okey, asalnya kalau kau tengok dekat sini, kabel dia asal gantung dekat atas tau. Tapi aku sebagai seorang lelaki rasa benda tu sangat-sangat berat kereta aku ni. Sebab kabel dia besar sikit, korang perlukan tenaga yang agak kuat. So macam ni. Ambil kau macam belaga dengan ular, kau tak? Cuba bayangkan kalau korang adalah seorang pengguna perempuan. Kabel ni terasa sangat-sangat berat. Kalau korang rasa macam nozzle untuk pump petrol tu dah berat, benda ni like 2 kali ganda lagi berat daripada tu. Boleh bayang tak? And benda tu juga based on korang punya support untuk kilowatt. Kalau kilowatt tu lagi besar, lagi laju, maka kabel tu akan automatically lagi besar. Tapi kalau supercharger dekat Singapore contohnya, dia boleh support sampai 250 kW. Kabel dia actually quite kecil daripada apa yang aku sangkakan. And this one hanya 60 kW saja tau. Yang ni pun dah berat dah, cuba bayangkan. Lepas tu aku nak cakap sikit pasal charging position. Maksudnya korang perlu park macam mana untuk charge. Tak semua kereta actually sama tau. So untuk kereta aku ni, dia punya tempat charge adalah belakang. So aku kena reverse parking. And ada tempat untuk reverse parking actually is quite susah nak parking. So dekat sini untuk enablekan kereta ni memang sentiasa kena reverse parking. Contohnya macam kalau kereta BMW, dia punya charging actually dekat tepi bawah ni. Lepas tu untuk kereta macam Ioniq actually dekat belakang, and ada even corner elektrik dekat depan lagi senang. Tak perlu nak reverse parking, masuk je and plug in, tak ada masalah. And kabel ni pun actually tak panjang tau untuk buat charging macam biasa untuk pergi dekat mana-mana. So ada dekat China yang mana option dia boleh pergi kabel lagi panjang. Tapi yang ni kita nak guna DC charge, kabel dia selalunya memang betul-betul pendek. Lepas tu kita nak cakap pasal parking space. So untuk certain tempat memang akan sediakan parking space untuk kereta elektrik. Kebanyakan orang actually tak faham betapa pentingnya parking space untuk kereta elektrik. Sebab orang anggap benda tu macam parking spot macam biasa je. And even dia bukan OKU punya spot pun, dia adalah normal punya petrol yang kau nampak tu. And
orang tak akan pergi dekat petrol pump punya spot tu, lepas tu pergi dekat dalam untuk beli groceries and everything. Tapi charging EV ni, dah lah orang tunggu lama, lepas tu kau pergi parking tak buat apa. And benda ni sangat-sangat menyusahkan kalau ada kereta ICE yang tak charge. Even kalau kereta PHEV pun yang tak charge kereta, lepas tu park dekat tempat EV parking spot ni. So benda ni bagi aku sangat penting untuk orang faham betapa pentingnya charging station dekat dalam Malaysia untuk pengguna kereta elektrik. Aku actually ada nampak yang orang letak automatic punya bar kan dekat sini untuk bagi orang senang nak charge. Kalau macam buka kereta elektrik, dia tak akan buka, tapi kalau korang adalah kereta elektrik, dia akan start buka untuk korang charge. Aku faham benda tu, tapi that's another story yang mana lepas ni aku akan ceritakan pasal benda tu sahaja. Alright, sekarang kita akan pergi dekat apps yang support untuk bayar stesen kereta elektrik ni. That is quite a lot sebenarnya. Okay, first kita ada GoToYou app, kita ada Charge EV app, kita ada Jom Charge, kita ada Shell. And even Shell pun dia bukan pakai app Shell tau, dia pakai Park Easy. Benda ni bukannya satu masalah sebab yelah, kita kalau boleh nak kesenangan kan, ada option pun dah kira bagus dah. Cumanya dekat sini, cuba bayangkan, tak semua orang kata boleh pakai debit card je. Ada yang pakai ataupun perlu subscription, contohnya macam Charge EV. And nak bagi tahu dekat korang juga, aku bagi satu example menyusahkan. Kalau kereta ni aku bagi pinjam dekat abang aku, lepas tu dia nak pergi charge dekat tempat lain ataupun kereta ni tak ada ni kan, dia perlu install app untuk charge. So takkanlah aku nak bagi phone aku untuk dia guna kereta ni untuk charge. So tak masuk akal, betul tak? So sangat menyusahkan. That's why aku kata better buat option untuk bayar directly, so that kalau orang pinjam ke apa ke, boleh charge straight je dekat counter and tak perlu subscription. Itulah apa yang aku maksudkan bila terlalu banyak apps. Dan pembayaran kau boleh gunalah cash juga and ataupun pakai tap je, key in macam biasa. Lepas tu not to mention, kita akan cakap pasal dia punya speed. So untuk kebanyakan charger, akan kata charger ni actually support sampai 180 kW, ada yang support sampai 160, ada yang support sampai 120. Sebenarnya kalau korang tengok ada dua nozzle, basically dia hanya support half. So kalau 180, dia akan support hanya 90 kW sahaja. So actually masa mula-mula diperkenalkan, masa mula-mula diinstall, memang boleh support sampai 180 untuk charge kereta. Tapi once dia dah go live, dia akan potong sampai 90 kW je. So benda tu bagi aku sangat-sangat mengecewakan, especially bila orang charge terlalu tinggi. Contohnya macam apa yang dibuat oleh Shell HPC, sebab dia charge RM4 seminit, tak macam orang lain, separuh lebih kot. Alright, lepas tu aku nak cakap pasal macam mana charger station ni actually tak ada dekat semua tempat. Maksudnya tak perlulah nak ada setiap station, tapi kalau boleh at least kita tahu yang next station akan ada charger, ataupun yang paling penting adalah kawasan-kawasan highway. Untuk dalam Kuala Lumpur ni, kalau kau pergi dekat app PlugShare, memang betul-betul banyak tau. And untuk orang yang dalam KL ni pun, kalau boleh dia orang charge dekat rumah. Lepas tu, sebab aku tahu yang kita akan buatkan polisi untuk install charger dekat dalam apartment, akan dibuat tak lama lagi. So benda tu akan jadi normal. So dekat sini kita tahu yang charging station yang fast macam ni, yang laju, patutnya tak ada sangat dekat kawasan Kuala Lumpur ataupun kawasan bandar. Sebab benda ni actually diperlukan kawasan-kawasan highway. Contoh macam nak balik ke Kuala Terengganu, pergi ke Kedah ke, nak balik ke Johor ke. So tempat-tempat highway macam ni actually bagus untuk ada fast charging station. Yang guna fast charging station dekat kawasan Kuala Lumpur ni pun actually sebenarnya orang daripada luar masuk dalam Kuala Lumpur. And most of the orang kata hotel lepas ni mesti akan ada charger juga untuk kereta elektrik. So benda tu aku rasa macam still kita lagi perlukan fast charger dekat kawasan highway instead of kawasan bandar ni. Lepas tu kita nak cakap pasal operating hour untuk sesebuah charging station. Nak beritahu korang aku ada satu trip balik ke Johor, lepas tu one way balik ke KL. So basically aku balik hari lah. Dan apa yang aku boleh beritahu juga dekat sini adalah tak semua charging station yang laju ataupun tak laju boleh operate 24 hour. Ada yang boleh operate sampai working hour je, daripada 9 to 5. And other than that, lepas daripada tu dia akan tutup dan korang tak boleh nak senang-senang masuk and charge. Dia orang hanya buka 9 to 5 sahaja, bukan sampai malam. So bila aku sampai dekat Johor tu nak charge waktu malam, basically tak ada. Aku hanya boleh charge dekat kawasan highway sahaja. Seterusnya adalah multiple payment. Apa maksud aku by multiple payment? Contoh yang agak senang dekat sini adalah Charge EV. So Charge EV biasanya ada dekat kawasan-kawasan parking tau. So untuk orang pakai Charge EV ni, kau perlukan subscription. So untuk subscription kau kena bayar by yearly kan. Kau rasa macam okay, aku dah solve lah kan, bayar by yearly. Actually tak.
So untuk orang yang kenal dengan Park Easy, actually korang kena bayar juga Park Easy tu untuk reserve parking, dan korang kena bayar juga bila dah start guna. Contoh yang aku boleh bagi dekat sini, korang dah ada subscription, sekali payment. Korang kena bayar parking lagi dekat kawasan tu, 2 kali payment. Korang kena bayar untuk reserve dan juga charging dekat situ, 3 payment. So ada 3 payment yang korang kena selesaikan untuk charge AC charge sahaja tau, bukannya charge yang laju macam ni. So nampak tak macam mana benda tu actually akan menyusahkan dan buatkan orang pakai kereta elektrik ni rasa agak menyusahkan. Ya betul, korang akan dapat reserve parking, tapi untuk harga dia aku tak rasa macam berbaloi sangat, rasa macam kena tipu kadang-kadang. Alright, aku rasa tu je lah aku punya rant tentang charging station dekat kawasan Malaysia ni, sama ada fast charging ataupun AC charging. Bagi aku benda ni bukanlah satu komplain untuk kutuk siapa-siapa ke. Bagi aku ni adalah komplain untuk diorang ni semua untuk lagi improve instead of kekal je dengan apa yang diorang buat sekarang. Sebab ada banyak benda, banyak cara lagi yang diorang patut improve untuk kesenangan pengguna, untuk kita transition kepada kereta elektrik especially. Sebab elektrik is the future. Tapi kalau kau tanya aku, ICE still akan kekal. Sebab aku pun obviously akan pakai ICE juga, kereta petrol macam biasa juga. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next charging video. Sebab aku akan beritahu advantage juga untuk charge kereta elektrik dekat Malaysia ni. Alright, bye.